Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di sesi bagi penerangan bagaimana untuk mengisikan atau menzahirkan jawapan murid ke dalam peta ITIC. Okey. Ingat ini yang merupakan paparan pada muka surat pertama nanti bagi di dalam buku nota sejarah murid-murid. Ingat jangan lupa tuliskan Jumaat hari ini 25 Jun 2021. Okey, jangan lupa tajuk 11, masih lagi tajuk yang sama dan kita masuk ke unit yang barulah, maksudnya unit 5 agama dan kepercayaan di Malaysia, dan jangan lupa tuliskan tajuk kecil dia ke pelbagai agama dan kepercayaan. Okey, baik murid-murid, setelah menonton video yang cikgu kongsikan nanti di dalam channel YouTube, jadi murid mesti menggunakan juga buku teks pada muka surat 99 hingga 105 dengan membaca dan menzahir dan mengitlak dan memindahkan jawapan tersebut ke dalam peta ITIC yang cikgu tunjukkan ni. Okey, ini contoh yang pertama, untuk murid letakkan nanti di muka surat pertama yang murid tulis tu di bawah ni lah yang cikgu tunjukkan ni. Macam ni tuliskan, pindahkan jawapan tu nanti dekat situ. Pertama, murid akan dapat lihat bagaimana untuk menzahirkan ciri-ciri kepelbagaian agama di Malaysia. Okey, kat sini kalau murid dengar dan kena pasti betul-betul penerangan cikgu melalui video YouTube tu dan dengan membaca buku teks, buku teks, murid akan dapat berikan jawapan apakah ciri-ciri kepelbagaian agama dekat Malaysia. Contoh kat sini, cikgu nak beri yang pertama, ini adalah kita buat dalam peta bulatan. Pertama, murid tulislah Islam. Okey, pertama Islam. Apa ciri-ciri dia? Okey, solat dan okey, puasa. Minta maaf, kejap Okey, puasa. Okey, solat dan puasa kan? Itu untuk ciri-ciri yang pertama. Yang kedua, awak tengok pula agama Buddha. Okey, agama Buddha ni dia cakap apa? Dia kata amalan baik. Amalan baik. Okey, seterusnya, okey, agama Hindu. Agama Hindu tadi apa Maaf, kejap. Cikgu punya Jamboard ni. Jamboard pula. Cikgu punya apa? Buat vakum ni kan? Hindu. Kejap Okey, agama Hindu Agama Hindu ni dia cakap apa? Cikgu tak nak beritahu sebab murid kena dengar betul-betul video perkongsian cikgu tu dekat YouTube dan juga buku teks baca. Okey, seterusnya Kristian, apa ciri-ciri dia? Okey, ni cikgu nak tunjukkan bagaimana kepelbagaian agama yang ada dalam Malaysia tu pada setiap-setiap satu agama. Okey, agama Kristian. Lepas tu dalam ajaran Tao. Okey, kemudian dalam ajaran Confucius. Okey, seterusnya dekat sini apa yang dianuti oleh agama-agama sub-etnik yang lain. Awak pilih je lah salah satu daripada yang ada cikgu buat penerangan 5 sub-etnik kat Sabah Sarawak orang asli tu. Ada ciri-ciri dia. Jadi kamu masukkan. Selepas selesai buat ni nanti, buatlah tutupkan dia punya bulatan ni. Ni cikgu tunjukkan je lah. Cikgu tunjuk kat sini. Okey. Untuk jawapan 3, 4, 5 dan 6 ni, murid kena cari sendiri melalui penerangan. Dengar betul-betul penerangan cikgu. Kemudian masukkan jawapan awak ke dalam peta bulatan ini. Okey, seterusnya untuk peta buih pula. Ini di mana untuk bahagian kewarganegaraan, murid perlu nyatakan adab ketika berada di rumah ibadat. Senang je kan? Bukan susah pun. Yang pertama, sentiasa, mesti nak tahu bila nak masuk masjid, sentiasa bersih. Okey, ini ada pada muka surat 104. Okey, 104 dengan 105. Dekat situ kita boleh tengok juga jawapan dia. Tapi kalau murid baca pada muka surat 100 tu sehingga 105, murid akan dapat jawapan dia. Sebenarnya jawapan dia adalah merupakan pengalaman sedia ada murid. Contoh, murid apa yang murid alami, murid dapatlah zahirkan adab ketika berada di rumah ibadat. Cikgu, macam mana apa kita nak tahu apa masuk rumah ibadat kaum lain? Dia lebih kurang sama je, cuma bezanya agama tak sama. Cuma kalau kita tengok kat sini cikgu nak cakap berkenaan dengan adab. Adab tu macam mana nak masuk rumah ibadat? Kenalah pertama sentiasa bersih. Kalau kita tengoklah agama lain contohnya hormat, okey, hormat tetamu. Tetamu kat mana cikgu ni? Cakap pasal rumah ke? Bukan. Hormat tetamu yang datang ke rumah ibadat tu.
buatkan ni peta buih cikgu cikgu buatkan. Okey, kamu buat, cikgu nak awak bagi 5 jawapan lah. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima dan seterusnya yang keenam. Maksudnya kamu tambah lagi 4 sejawapan. Tuliskan jawapan dia, jangan lupa buat peta buih. Jadi, itu saja latihan penerangan yang cikgu nak beri yang awak perlu buat untuk pindahkan maklumat. Maksudnya tulis kat dalam buku tulis lah. Okay. Untuk modul unit 4 dah habis dah modul fizikal tu. Okay, cikgu tak ada nak pergi sekolah untuk bagi modul unit 5. Okay, disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan ni, kita kena sama-sama untuk mengekang penularan wabak pandemik COVID-19. Jadi cikgu tak nak murid, ibu bapa penjaga pergi ke sekolah semata-mata nak ambil modul betul untuk pengorbanan. Tapi sebenarnya atas arahan Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia, JPN, PPD, termasuk guru besar, mengarahkan bahawa pergerakan kita terbatas hanya keperluan saja untuk berada di sekolah. Jadi kena faham konsep tu. Cikgu tak nak nanti apalah cikgu ni buat begitu, buat begini, nanti susah. Okey, untuk pada minggu depan insya-Allah cikgu akan masukkan bahan-bahan dalam bentuk PDF di dalam Google Classroom. Buka Google Classroom tu dengan log masuk dan memasukkan password awak, password murid, seperti mana dikongsikan oleh guru kelas. Kemudian log masuk dan pergi kepada Google Classroom atas tagging nama kelas cikgu 6 Zamrud _2021 sejarah Cikgu Fauzi dalam kurungan. So dekat situ ada kerja yang cikgu bagi kat awak. Scroll down ke bawah, turun ke bawah, kemudian tekan paparan PDF tersebut. Kemudian dengan menggunakan pensel awak edit, maksudnya sunting untuk mengisi jawapan. Sekiranya salah, cikgu tunjukkan. Ini simbol berbeza pada model handphone. Ada model handphone, simbol untuk padam dia bentuk macam ni. Maksudnya dia back lah. Ada simbol handphone untuk padam dia, dia berbentuk begini. Ada dua yang berbeza. Cikgu tunjuk kepada awak bentuk dia. Ini ada anak panah dan ada anak panah berbalik. Itu maksudnya padam. Nanti kalau kamu jumpa ada tulis SAVE, kamu tekan ni untuk save dulu. Kemudian kamu akan nampak perkataan return. Tekan perkataan ni. Awak terus masuk ke jawapan pada paparan nama awak lah. Okey, ID awak tu, so saya akan boleh check. Ingat berikan kerjasama kerana apa? Cikgu tak bagi modul fizikal yang awak kena pergi sekolah, pergi balik. Cikgu tak nak menyusahkan murid, ibu bapa dan penjaga. Cuma awak kena buat modul tu di dalam Google Classroom. Okey, tolong. Sebab nanti mudah cikgu nak bagi tahap penguasaan. Jangan aja TP penguasaan awak tu 3 je. Nanti memberi kesan dan awak akan bising dekat saya nanti. Cikgu kenapa TP 3 tak naik-naik? Sedangkan sebenarnya awak tak buat pun nota saya. Awak tak beri pun kerjasama. Ingat penilaian cikgu bergabung, lisan, tulisan dan pemerhatian. Sekiranya kamu memberikan kerjasama, walaupun cikgu tak nampak, tapi kerjasama tu apa? Buat kerja yang dalam Google Classroom tu sebagai bukti, ia akan memberikan gambaran kepada cikgu bahawa anak murid cikgu sesuai untuk diberikan ataupun dinaikkan daripada TP 3 tersebut kepada TP yang lebih baik. Maksudnya 4, 5 atau 6. Jadi cikgu harap murid-murid faham. Okey, gunakanlah kesempatan ni, gunakanlah kesempatan cuti, bukan kata cuti, sebenarnya kesempatan PTPR ni secara kelas online ataupun offline untuk murid mempelajari teknologi. Faham? Sebab teknologi itu semua berada dekat tangan awak. Cuba explore. Jadi itu saja. Ingat, jaga diri, hiasa peribadi, sentiasa kekal duduk di rumah. Okey, pastikan sekiranya perlu untuk keluar, amalkan seperti mana garis panduan yang telah dinyatakan oleh Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, kita jumpa lagi pada PDPR yang akan datang untuk sejarah tahun 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.